Jadi suatu ketetapan Allah itu dia tidak akan berurusan secara langsung dengan kita kerana itu adalah bentuk ujian. Jadi bila Allah membuat ketetapan dia begitu dengan kita, maka Allah akan menggunakan pengantara. Ya, Allah gunakan pengantara. Jadi bila Allah gunakan pengantara, bukan bermaksud Allah perlu kepada pengantara itu, tetapi Allah akur dengan satu undang-undang ataupun peraturan yang dia sendiri buat, iaitu adalah kaedah sebab musabab. Ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Dia yang buat peraturan itu. Jadi bila dia buat, maka dia akurlah dengan peraturan itu. Maka apa saja yang berlaku di dunia ini berlegar di atas paksi sebab akibat. Sebab akibat. Jadi tuan-tuan, kita sebagai hambanya harus faham benda itu dan harus berfikir dalam kerangka itu. Misalnya kita tengok orang pergi berdakwah. Maka bila orang pergi berdakwah, maka orang menerima dakwah seseorang itu dan orang itu pun masuk Islam. Baginda SAW pernah menyebut, la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humarin ni'am. Dalam riwayat yang lain, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Allah memberi hidayat kepada seseorang melalui kamu. Nampak hadis tu tak kata kamu beri hidayat, Allah yang beri hidayat pada orang tu, cuma melalui kamu, maka ianya lebih baik daripada seekor unta merah ataupun lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi orang yang berdakwah itu dia kena terima kasih kerana dia dijadikan sebab untuk seseorang dapat hidayat, bukan dia yang beri hidayat. Dia itu dalam ramai-ramai orang, Allah jadikan dia sebab untuk orang tadi dapat hidayat. Jadi oleh kerana dia menjadi sebab, maka dia boleh claim pahala, claim itu macam-macam. Sebenarnya bukan dia buat pun. Dia boleh claim je, claim itu dan claim ini sebab dia menjadi sebab kepada benda tadi. Jadi kita sebagai orang yang memahami akan konsep itu mestilah sentiasa akur bahawa apa saja yang kita buat sebenarnya Allah yang buatnya. Cuma kita adalah pengantara daripada perkara yang Allah nak buat tadi. Kita jadi pengantara untuk menjadikan dia benar-benar realiti, dia benar-benar berlaku. Misalnya kita ini mengaku anak-anak itu ialah anak kita. Ya ke? Ya ke anak-anak yang ada tu? Anak-anak kita tu lah, kita yang buat dia. Ya, prosesnya mungkin berlaku sekali ya. Tapi hak lebih tu kita ke? Allah je. Cuba tanya doktor benih tu berenang bukan main jauh daripada pancutan air mani ayahnya nak sampai ke ovari mak dia. Berenang seorang, kalau anak tu kata mana ayah masa tu, tahu lepas ayah, kita seorang jalan nak boleh sampai ke sana. Kita lepas tu masa lepas tu Tuhan bagi sedap pula tu. Boleh anak. Lepas tu anak kawan tu dia mau buat apa? Dia mau buat apa? Kalau betul lah sis ayah tadi yang menjadi sebab anak itu berlaku, kenapa ada orang mandu? Operasinya malam Jumaat tu sunat, malam lain wajib. Tak dapat anak juga. Tak dapat juga anak kan. Jadi bermaksud anak yang kita duk claim ni, anak amba ni, anak saya tu, sebenarnya ialah claim benda yang bukan kita. Tapi Allah berbesar hati, okeylah, tak apalah, claim lah yang tu. Walaupun sebenarnya aku yang buat tu, walaupun sebenarnya ini dia macam anak kita kan. Bila dia tengok ayah dia ada kereta antik, maka dia nak nunjuk kat gewe dia ataupun kasih dia. Ni cerita budak form 4, form 5 kan. Nak tunjuk ayah aku orang kaya. Dia nak tunjuk dia kaya, tapi dia nak ambil duit mana? Maka dia ambil kereta ayah.
Nanti bila ayah pergi kuliah ke, ataupun ayah pergi dengan kuliah, ayah balik bila? Lewat sikit, elok-elok ayah carilah redha Allah. Padahal ayah tak ada, dia bawa kereta. Dia tunjuk kat kasih dia, tengok kat kasih pun tolong, dia pun bodoh, sama-sama bodoh dua tu kan. Oh, kaya awak. Kaya apa kereta orang? Kereta orang, kereta ayah dia, kereta dia pun. Tapi dia tu kat senggeng belakang. Begitulah. Ataupun seorang driver bos yang bawa BMW 7 Series ke, bos overseas 3 hari, masa tu dia melaram dekat Kelak Danduk betul kan. Gitu. Ada hok duduk situ hok bodoh, ini jejaka idamanku, kaya, handsome dan masih muda. Tengok-tengok lepas 3 hari bos panggil, mari sini. Yelah, gitu kan. Jadi maksudnya manusia tu ada perangai macam tu, suka klaim sana, suka klaim sini, suka klaim itu, buat itu. Jadi Allah SWT melihat gelagat itu, dia duduk tengok, dia kan Tuhan, dia tahu kita, dia tengok begitu. Maka Tuan Syekh kata, dalam fiqhnya, fiqh mengatakan ataupun hukum fiqh mengatakan tak boleh kita klaim barang orang kalau ianya bukan barang kita. Tak boleh kita nak kata barang ni barang kita sedangkan dia barang orang. Dalam fiqhnya dia ajar begitu, tak boleh klaim barang orang. Maka orang sufi kata, kalaulah kita belajar fiqh beritahu tak boleh mengaku barang orang barang kita, maka sepatutnya lagi teruk daripada itu, tak boleh mengaku barang Allah adalah barang kita. Sepatutnya sikap kita lebih begitu. Tapi manusia itu dia terlupa, sebab dia tadi mudah lupa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita mengaku beberapa perkara apabila kita menjadi sebab kepada berlakunya perkara itu. Tetapi bagi orang yang lunak perasaannya terhadap Allah, dia akan rasa malu. Dia akan rasa malu. Misalnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir dengan lunak, bila tuan-tuan boleh mari masjid, tuan-tuan boleh mari masjid, boleh semayang, boleh apa, maka orang yang melihat perilaku kita ni secara zahir, maka dia akan kata kita hebatlah, boleh mari solat subuh, boleh mari zuhur, boleh buat tu. Maka orang pun marilah puji kita, Hajilah demo ni hebat sungguh. Sejak pencen ni saya tengok awak selalu ke masjid, tak pernah miss pun. Apa-apa yang ada kat masjid awak semua tahu. Kadang-kadang kerapnya awak datang masjid lebih daripada tu imam, lebih daripada ustaz. Orang puji kita. Jadi orang sufi kata, bila ada orang puji begitu, maka manusia secara nalurinya mestilah rasa gembira. Dia pun gembira lah. Bila dia gembira, maka kadang-kadang kegembiraan itu menjadikan dia menggila. Bila dia jadi menggila, iaitu apabila dia rasa dia boleh buat semua tu sebab dia, maka dia pun kata, tengok orang lah pulau, kekuatan ini datang daripada amalan pamoga. Betul kan? Tak apa panggil macam-macam lah, dia pun syarah pula, dia tak sebut Tuhan pun. Dia tengok perut saya tak bucik kan ni, tak macam ustaz ngajar tasawuf, tak macam tu imam apa ni, hamba jaga makan, jaga dia sebut begitu. Jadi kata orang sufi, betul dia buat itu, dia buat, tapi hakikatnya kalau Allah tak bagi taufik, tak jadi. Buktinya ramai lagi orang sihat pada dia tak bagi pun. Ramai lagi yang lebih sihat, yang lebih bertuah, yang lebih dari kita tak buat pun. Jadi bila orang lain yang lebih hebat, lebih sihat dari kita tak buat, sebenarnya siapa yang menjadikan kita boleh buat tu? Siapa ya? Mesti ada sebab-sebab lain, dan sebab itu dia akan berakar umbi pulang kepada Allah. Dia akan pulang kepada Allah. Allah jugalah yang mendorong kita buat. Maka sebab itu orang sufi kata, kalaulah orang puji kita begitu begini, apa salahnya pulangkan ataupun pulangkan pujian itu pada Allah dulu, lepas tu ambil lah.
berpulangkan pada Allah, kerana dia yang puncanya. Tuan-tuan, kadang-kadang kan tuan-tuan pun hidup ya macam saya. Tuan-tuan pernah hidup lebih lama dari saya, dan saya pun hidup sama dengan tuan-tuan. Kadang-kadang kan tuan-tuan, dalam hidup ini banyak benda yang kita dapat sesuatu, dia disebabkan oleh kemujuran. Mujur ni maksudnya, kalau orang nilai sungguh kan, tak ada pun. So, saya tengok kadang-kadang ada rakan-rakan yang tulis artikel tu kan, masuk jurnal yang hebat-hebat. Saya kata, macam mana artikel awak boleh masuk yang kita tulis lebih pada dia tak masuk. Lepas tu kadang-kadang yang lain pula kita tulis paling teruk masuk Lepas tu kita kata, macam mana? Lepas tu orang pun tanya kita, macam mana artikel awak hebat? Padahal dalam hati kecil aku pun malu, betul yang acung. Dia kadang-kadang ada orang dia naik pangkat kerana kerajaan nak perhabiskan skim. Kan dulu sebelum kita dapat SSM, SSB. Masuk SSB tu adalah melintang ke apa begitu beginilah ya. Lepas tu nak perhabiskan SSB, masuk SSM. Jadi nak masuk tukar skim tu adalah 5-6 post yang belum lagi. Kita mari pada right time. Kita baru masuk baru dia dapat surat confirm semalam daripada Putrajaya, esok terus naik pangkat. Wah, kita pun gebeng kat orang, tengok cemerlang. Dia kata cemerlang tu. Maka orang tanya, cuba tunjuk CV. Tertinggal kat rumah lah, bla bla bla. Tak ada apa pun, tuan-tuan. Tapi ada orang lain kerja siapa lonye nak bercerai dengan bini kerja, tapi dah lepas baru naik SSM pun tak ada lagi. Ada orang duk tontang kat pejabat, pencen Datuk Seri. Ada orang kerja nak mati untuk negara, pencen Encik, mujurlah pergi haji, dekat juga Tuan Haji. Mana tuan-tuan? Jadi orang yang dapat tu dia boleh gebeng ke? Kan ada seorang orang Malaysia, dia pergi berenang dekat Selat Inggeris, balik Datuk. Cuba tuan-tuan pergi berenang sekarang, mati pun. Dia ada orang macam tu, naik kapal layar keliling dunia, patah layar, balik Datuk. Cuba tuan-tuan buat sendiri, tak ada juga. Ada orang naik basikal keliling Eropah, balik Datuk. Jadi bermaksud benda-benda macam tu kan, kita pun nak gebeng pula. Maka orang sufi kata, malu kok ram, malu kok orang. Iya kau demo hebat sungguh. Begitu jugalah kalau kita cakap, bila ada seorang pelajar dia rasa dia cerdik sebab dia dapat bla 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 17A, dia terlupa bahawa dia nak sampai ke situ, cikgu dia tolong dia, mak dia tolong dia. Tapi bila dia dapat anugerah, dia dapat seorang. Mana orang bagi? Jadi kalau dia sedar diri, orang bagi dia buat ucapan sikit, dia kata terima kasih pada ibu saya yang bercekang mata, beri motivasi, masak telur dadah, buat itu buat ini. Terlebih dahulu sebelum mak saya, Allah yang beri dorongan pada saya. Terima kasih pada cikgu fizik, terima kasih. Tu baru betul tu. Itu baru betul bahawa dia mengakui bahawa dia dapat sesuatu, tapi sesuatu yang dia dapat itu kerana ada orang lain berkorban untuk dia dapat benda tadi. Tapi kalau dia balik, ini semua yang saya capai hari ini adalah kerana saya seorang yang memiliki DNA paling sempurna, sehat, handsome, cerdik. Harapkan cikgu-cikgu di sekolah semua tak boleh harap belaka. Mujurlah saya cerdik, baca buku sekali terus faham. Betul kan? Ada orang cakap gitu. Dia rasa dia semua, maka dia dapat. Jadi kita yang dengar pun kata, Allah lah dia ni tak reti sungguh mikir. Jadi orang sufi pun kata gitulah. Dia pesan kat kita pagi ni pun macam itulah. Ya betul, kita dapat taat Allah dengan melakukan perkara yang begitu sukar. Boleh qiyamul lail sepanjang 10 akhir Ramadan. Bukan semua orang boleh buat. Dapat Lailatul Qadar.
Dan pada tahun ini saya rasa Lailatul Qadar tu macam banyak kali je. 21 pun rasa macam Lailatul Qadar dah. 23 pun Lailatul Qadar sebab dia sejuk malam, pagi hujan. Jadi ikut ustaz cerita Lailatul Qadar semua tu kan. Jadi yang pentingnya kita mungkin berusaha begitu, kita boleh khatam 2 kali Quran, lepas tu boleh maintain sembahyang tarawih 23 rakaat dengan imam hafiz dari malam pertama sampai akhir. Kita boleh buat program itu. Ya betul, program itu benar-benar yang kita buat itu bukan semua orang boleh buat pun, betul lah. Jadi bila bukan semua orang boleh buat, kita boleh buat, maka kadang-kadang terdetik dekat hati kita, wah, tengok iman cekal sungguh. Kita mula rasa kita, iaitu kita mula claim bahawa semua achievement yang kita capai itu, kalaulah tidak kerana kita, maka dia tak berlaku. Maka Tuan Syekh pesan pada pagi ini, kata dia, dalam fiqh pun agama kita tak bagi kita mengaku barang orang sebagai barang kita, maka apatah lagi dalam tasawuf nak mengaku milik Allah adalah milik kita. Jadi oleh kerana ianya milik Allah, maka akuilah Allah yang punya dahulu, lepas tu barulah berterima kasih kerana dalam ramai-ramai manusia dia pilih kita. Satu hari tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam tengok seorang sahabat itu sembahyangnya elok sangat, maksudnya tergetik, tereningnya kena dan sebagainya. Maka lepas pada orang tu solat, maka baginda tanya, selepas kamu solat, kamu baca apa-apa doa? Dia kata, tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi kata, lepas solat, orang tu sembahyang dah comel dah, rokoknya, sujudnya dah elok dah. Maka Nabi ajar kat dia, bila kamu sudah solat, jangan lupa baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadati. Kenapa doa tu diajar? Kerana orang tadi sudah sembahyang dengan sempurna, takut-takut dia claim itulah aku. Kan takut-takut dia rasa bahawa apa yang dia buat itu terbaik dan orang lain tak boleh buat. Sebab itu Nabi puji aku. Maka Nabi ajar satu doa untuk dia sedar bahawa apa yang dia buat tadi ialah baik, tapi baik itu datangnya daripada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah, teruslah tolong aku untuk aku ingat kamu, aku syukur dengan kamu, dan aku memperelokkan apa yang telah aku lakukan. Bermaksud memperelokkan sesuatu perkara sehingga kita mampu buat pada tahap orang lain jarang-jarang boleh buat, ianya datang juga daripada Allah. Saya tak tahulah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dah lama nak jadi baik, Tuhan tak bagi tuan-tuan jadi ustaz. Tapi saya nak cakap kat tuan-tuan, saya tak pernah bercita-cita nak jadi ustaz. Tak pernah dalam hidup saya. Dan saya tak pernah ikhlas belajar agama dulu, sebab takut ayah rotan je ngaji tuan-tuan. Saya nak jadi pilot kapal terbang sebab terpengaruh dengan iklan susu Nespresso masa tu. Kan iklan susu Nespresso, dia minum susu Nespresso terus jadi pilot kapal terbang. Jadi kita duduk dalam hutan mana orang tu macam mana ya nak jadi pilot, maka cikgu kata mesti dapat 5A. Jadi belajar bolehlah 5A. 5A dalam hutan mana orang tu kira cerdik lah tuan-tuan. 5A duduk Kota Baru tak cerdik lagi, sebab ramai orang boleh, mana orang hamba seorang je, orang lain tak ada dah. Boleh 5A. Jadi bila kita boleh 5A, yang kita ni darat nampak macam orang asli je, sebab kawan-kawan orang asli je belaka, jadi pilot ni lah. Jadi ayah masa tu nya masuk tabligh. Loh, no akhirat dulunya UMNO, pasal masuk tabligh. Letih sungguh. Jadi dah dia jadi orang tabligh ni, anak kena hafal Quran. Jadi bila saya pun pergilah ngaji hafal Quran di Kubang Bujuk, anak sulung dia, saya kata, Baba, kan nak pergi maktab tentera Sungai Besi. Oh, dia kata kena bom Jepun. Dia kelentong gitu-gitu, maktab tentera Sungai Besi kena bom. Dia kata pergi hafal Quran dulu, lepas hafal Quran baru masuk askar. Oh iyalah, kita duduk di sekolah tu. Bila duduk di sekolah tu, sampai-sampai di sekolah tu, asrama tak ada, masjid tak ada, ada satu bangunan. Lepas tu nak duduk mana? Dia kata duduk je kat sini, kita petang buat sekolah, pagi belajar. Buat sekolah. Saya rasa kalau ada
apa panggil mendiangkan passing, mesti sekolah tu kena saman. Anak murid kena buat sekolah, ikat bata, buat gitulah. Air tak saya cakap lah, teruk punya air habis berkurak satu sekolah. Contoh menangis tak nak aku apa ngaji sekolah macam ni bla bla. Lepas tu ayah kata mu nak keluar sekolah ni ada dua cara je. Pertama mu hafal Quran, yang kedua aku mati dulu. Dua cara je. Jadi saya pun pilih cara yang paling cepat lah, iaitu doa supaya ayah mati awal. Malam-malam doa, matilah orang tua ni, matilah kan ada lagu matilah kamu tu kan, matilah. Lepas tahun tak mati kawan tu, kata tak boleh, tukar cara lain, iaitu kena hafal Quran. Pulun saya hafal Quran, pagi, petang, siang, malam hafal Quran, tidak kerana Allah langsung nak keluar sekolah tu duduk sana 2 tahun 8 bulan, tahun ketiga apa panggil cukup 3 tahun dapatlah CJ hafiz Quran. Terus boleh cuti balik, happy sangat. Bukan happy hafal Quran, happy boleh keluar sekolah celaka tu. Balik kat rumah, ayah ambil CJ. Dah kata apa panggil nak hafiz sangat. Ayah pun peluk kita pun. Bila duduk, dia boleh duduk rumah tu kan, dia boleh cuti. Saya tengok TV dari negaraku sampai negaraku. Balas dendam 3 tahun tak tengok TV. Negaraku sampai negaraku balik. Kuasa tu tengok cerita Comeback, Little House in the Ferrari, malam Jumaat ada Dallas, betul kan? Seronok sangat. Nampak si Comeback. Sebabnya tu kita nak lah apa Quran tak ada masa depan langsung. Tak ada Allah Ta'ala pun. Lepas habis dah rehat apa semua, ayah kata gilah nak pergi sekolah ya. Kita pun pergi sekolah. Sekolah kata tak boleh masuk sebab tak ada SRP. Celaka sungguh. Lepas tu nak gimana kita ni dah beli beg ni nak pergi sekolah ni. Ayah kata gini mu pergi Mekah lah, dah hafal Quran, pergi Mekah. Duk Mekah dekat 2 tahun tuan-tuan, sebab pasport hilang, tak boleh balik. Jadilah Mekah belajar. Kita mana nak belajar? Umur masa tu lebih kurang 17 tahun. Pagi-pagi jadi mutawif sebab boleh duit. Bukan kerana Allah pun. Sebab orang seorang 10 riyal kan. Pagi-pagi orang datang, saya duduk dekat tiang liko sekali dengan Yaman, hak raha besar tu, duduk situ lah. Muka pun lebih kurang Yaman tu. Jadi orang mari nak cari mutawif. Adik orang Melayu kan? Melayu. Boleh tolong baca? Boleh 10 riyal. Boleh 10 riyal. Tawif. Lepas tu nak pergi buat umrah lagi, telefon saya. Masa tu kalau kita sewa bas, kita hanya perlu bayar, kalau bas tu 30 orang, bayar 20 orang je, 10 orang percuma. Dia kita collect 30. Jadi jadilah kita mutawif duduk Mekah tu, gonggang. Langsung tak ada perkataan kerana Allah. Duduk kat sana 2 tahun. Duduk mikir ngaji apa ya duduk sini, nak balik. Kawan-kawan yang pergi semua dah kahwin dengan orang yang jual nasi khabu tu. Kan ada orang Thailand tu, abe tu. Cuma kita nak kahwin tak berapa cukup kerah. Baru umur 18, 19, begitulah. Akhir sekali pergi ke India, balik ke Pakistan, daripada Pakistan pergi sana. Sampai rumah ayah pun dah nak mati. Dia kata okeylah, cukup dah kerja aku untuk jadikan kau belajar ilmu agama, mu jaga adik-adik lah pula. Dia pun mati. Bila dia mati tu baru berasa betulnya ilmu, baru duduk dah jadi orang tua dah duduk. Benda ni dia suruh belajar dulu mula. Barulah menangis-nangis kat kubur ayah, baru faham. Lama tuan-tuan, 26 tahun belajar tak ada apa ikhlas pun. Tak nak pun jadi ustaz. Lepas balik Al-Azhar tu terus pergi temu duga kagak. Saya pula buta warna tu tak dapat tu. Saya dapat buta warna, duk balas dengan doktor askar tu. Dia kata begini, lah sekali dia cok gagal. Okey. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, kalau saya nak kata saya baik kerana saya baik apa? Bukan saya pun, tapi kerana Allah tu dia bentuk, dia elok, dia akhirnya jadi baik. Kat tuan-tuan tak payahlah perli saya, tuan-tuan pun lebih kurang tu kot. Cuma tuan-tuan tak diberi mikrofon untuk bercerita je. Gitu je. Jadi sebab itu orang sufi kata, bila ada orang puji kita, bila ada orang kata kita bagus, kita baik,
Bolehlah kita kata terima kasih. Tapi dalam hati kecil, ya Allah, mujurlah cerita aku ni sebahagian besar manusia tak tahu. Manusia nampak yang zahir je, maka dia pun puji kita. Jadi bila zahir tadi memperlihatkan begitu dan orang puji kita, maka perkara yang pertama sekali kita harus ingat, terima kasihlah pada Allah. Kerana Allah tidak memperlihatkan sisi gelap yang ada pada kita sehingga pujian itu berhasil pada diri kita. Kerana orang hanya nampak ciri pagi sisi terang yang gemerlapan itu, dia tengok, dia pun gitulah. Maka orang pun puji kita. Jadi orang yang puji kita disebabkan apa yang dia tahu. Dia tidak puji kita berasaskan kepada apa yang dia tak tahu. Sedangkan kita yang jadi tuan punya diri ni mengetahui tentang diri kita pada sisi yang kita tahu lebih banyak daripada sisi yang kita tak tahu. Kita tahu sebenarnya apalah sangat kita ini dan sebagainya. Tuan-tuan, satu hari isteri saya ada tanya satu soalan yang sampai sekarang saya tak boleh nak jawab. Dia marah-marahlah saya dan dia kata, abang ni rajin sungguhlah, sana sini buat, sana sini. Dia kata, boleh tak jawab dengan ikhlas soalan saya? Apa yang mendorong abang buat macam ni? Conversation dia pakai berhenti sekat tu. Dia jawab, tuan-tuan. Dia kata, jawab dengan ikhlas. Pergi pagi, balik malam, buat kerja tu, buat kerja ni. Motivasi apa ya? Motivasi apa yang macam ni? Tak boleh jawab sama saya. Dan soalan tu dah ditanya 4 tahun yang lalu. Sebab kita sendiri pun kadang-kadang ada benda kita buat kerana Allah. Ada benda kita buat kerana malu kat orang. Ada benda kita buat kerana terhutang budi dengan seseorang. Ada mana kita buat tersilap beri setuju, bukan nak pun tersilap cakap ya. Maka sebab itu ada buku kan dia tulis How to Say No. Ada orang dia tak kerti nak sebut tidak, jadi dengan dia tadi sebut tidak tu dia ada orang macam tu. Ada orang bermaksud ada benda yang melingkungi diri dia, kenapa benda tu dia buat. Jadi orang yang tak tahu benda-benda yang hakiki tu, dia tengok, wah, gitulah. Tapi mungkin dia sendiri pun tidak gembira, dia sendiri pun tidak kerana Allah. Jadi sebab itu nak jawab, nak kata tu cukup sukar, tuan-tuan. Cukup sukar. Lebih lagi kita orang Melayu. Sejak daripada kecil kita diberi kayu ukur yang tidak tepat dalam banyak perkara. Misalnya mak ayah kita ajar kita bahawa budak baik ialah yes man. Kan mak kita ajar gitu. Bila dia suruh kita apa-apa, kita ni baik kalau kita kata ya mak. Ya mak. Ya mak. Ya mak. Ya ayah. Jadi mak ayah yang baik, mungkin dia suruh benda baik, tapi mak ayah yang nakal, dia suruh juga. So, dia beli rokok ke ayah ni? Ya ayah. Anak baik kan? Padahal beli rokok. Begitu. Maksudnya dia suruh benda tak betul, tapi kayu ukur yang kita pakai ialah ya. Jadi bila kita diajar daripada kecil ya mak, ya ayah, ya mak, ya pakcik, ya, maka terbentuk satu sikap dalam diri kita bahawa orang baik pada kacamata orang Melayu ialah ya. Maka kita pun jadilah pegawai kanan dalam kerajaan. Tahu kan? Bila jadi kanan kerajaan, bos kita suruh buat benda tak betul, ya bos. Bapa yang jadi gitu, sedangkan kita pegawai polis. Dah, kita mari kapung dulu. Dah kita mari daripada kecil lagi bahawa orang baik ialah orang yang kata ya. Jadi tuan-tuan adalah cabaran tu, kami ustaz ni duk pondok mana ada peluang buat dosa, betul kan? Maka ya tu dia jadi lagi kuat sehingga terbentuklah dalam kepala kami orang baik ialah orang yang ya je. Lepas tu bila kaya dah besar, maka ada orang mari tanya saya, ustaz, boleh tak buat begini-begini? Ya boleh. Tak fikir pun boleh buat, tak boleh. Lepas tu bila balik,
Apa yang mangsa? Keluarga terdekat lah. Isteri tidak lagi merasai kehangatan tubuh suaminya. Sebab kita yo belaka tu. Semalam saya pergi jamuan. Ada satu surau tu dia kata, "Ustaz, surau saya ni tak ramai orang mari. Boleh tahu Ustaz datang kat sini, apa-apa pasal bayaran jangan risau lah apa." Saya pun teringatlah buku baca How to Say No. Betul kan? Saya juga dah buat rumah jadi naga lah kalau saya kata ya lagi. Saya kata ramai lagi lah ustaz lain. Saya tanya ustaz ni sebab saya kenal lah ustaz lain, saya nak ustaz lah. Lebih baik aku kecewakan awal daripada aku kecewakan orang yang sayangkan aku. Duduk dalam hati ni, lamanya ustaz tak boleh jawab lagi ke? Ya dia duduk kesal. Kau ustaz risau pasal bayar. Kita duduk tengok bini duduk kata bila nak berhenti ceramah. Bila nak selesaikan tu. Jadi tuan-tuan, banyak benda dalam hidup kita ni kita tidak buat kerana satu benda. Banyak benda. Ada benda ni kerana Allah, ada benda ini kerana reputasi, ada benda kita buat kerana hutang budi, ada benda. Dan orang-orang yang terdesak pula, dia akan cari orang yang jenis yes man ni sebab lagi senang. Misalnya saya tok guru, bila saya terdesak, saya akan cari anak murid saya. Kita tahu dah anak murid tu pula jenis tak reti kata no, dia akan kata yes. Manipulate lah. Dan saya banyak kali kena begitu. Tok guru kita kata, "Faizal, ya ustaz, ada buat benda tu kamu pergi mengajar sana boleh 18 minggu." Ya, nak buat ya, mengajar 2 jam, sebelum pergi 2 jam, balik 2 jam, 6 jam, habislah hari Sabtu. Jadi tuan-tuan, benda tu dia ada kerana Allah, jadi hidup kita ni kan tuan-tuan, dia macam-macam benda yang kita buat. Ada orang bersungguh buat kerana reputasi, ada orang buat kerana Allah betul-betul, ada orang buat kerana malu pada seseorang, ada orang buat kerana begini. Jadi kalau itulah kita pada sisi gelap tu, kan, sisi gelap tu, begitu kita tiba-tiba orang puji di atas pencapaian kita, sedangkan kita tahu pencapaian kita itu tidak didorong kerana Allah 100%. Ada banyak benda lain yang mendorong. Kita berkata, wali Allah ke ni? Dia orang sufi kata teruknya, tak malu ke Tuhan ke? Tak malu ke pada Allah? Lepas tu kadang-kadang saya sebut tadi kan, ada kemujuran. Ada kadang-kadang orang cukup baik, di mana dia tak adalah hebat sangat, tapi dia duduk pada masa yang betul. Ada seorang naik Chancellor University Melaya, dia profesor hebat lah, tapi tak adalah menyebabkan si Melaya tu menjadi hebat, tapi dia duduk pada masa yang betul, di mana sebelum dia, 2 orang naik Chancellor sebelum itu telah berusaha bermati-matian membentuk budaya kerja yang proaktif macam-macam, tapi dia kerana terikat dengan peraturan, kena tamatlah kontrak. Dia duduk pada right time dan pada right place, dia duduk masa tu. Dia dapat je, terus dapat ranking 100 terbaik dunia. Dia pun dendang menyanyi je dia sebab 100 terbaik dunia. Jadi kita yang duduk kat situ, kita tahu bukan sebab awak, sebab orang sebelum tu. Tapi orang sebelum tu nasib malang, tak boleh mendendangkan. Putih mata-mata, kelipan begitu lah. Yang ni boleh. Jadi dia pun naiklah nama dia. Lepas 5 tahun dia duduk situ, maka turunlah 110. Tapi masa tu dia dah keluar, dia masuk yang lain pula. Hak tu yang kenanya. Kena kawan tu. Jadi bermaksud tuan-tuan, betul dalam hidup ni ada kadang-kadang kita tak buat apa pun kerana muju tu. Kerana muju. Jadi bila muju tu dapat kat kita, orang pun puji kita. Tuan-tuan rasa tak malu kan nak claim? Tapi ada orang tak malu, dia buat muka tembok ya. Inilah hasil kerja saya, walaupun setahun, tapi kita mampu untuk gitu lah. Jadi sebab itu tuan-tuan,
kata orang sufi, hidup ni dia terlalu complicated. Jadi beruntunglah orang yang sedar bahawa Allah sudah berbesar hati buat satu sistem dalam hidup ini. Allah tidak menzahirkan dirinya secara langsung. Dia buat keputusan begitu, tapi dia menzahirkan sesuatu daripadanya melalui pengantara makhluk tadi. Jadi pengantara itu biasanya mendapat pujian, dia lah yang menjadi pengantara, tapi bukan dia sebab hakiki. Bukan dia sebab hakiki. Kadang-kadang bila kita berdakwah, kita dapati ramai orang terima dakwah kita, maka kita rasa orang terima tu sebab kita. Ya, kita terlupa kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tak ada lagi orang yang sehebat Nabi Nuh. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah dengan kaum aku pagi, petang, siang, malam. Amat dedikasi Nuh tadi. Dan bukan sehari, 950 hari dia berdakwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak nak bagi Nuh itu menjadi sebab kepada kaumnya beriman. Kerana cerita Nabi Nuh itu dah Allah tulis begitu. Maka yang naik kapal bersama dengan Nabi Nuh 5 orang. Anak dia seorang tak naik, isteri dia tak naik. Maka bolehkah kita kata Nuh gagal? Tak. Kita takkan kata Nuh gagal, kerana kita percaya Allah boleh beri hidayah kepada sesiapa tanpa Nuh pun boleh, melalui Nuh pun boleh, tanpa siapa-siapa pun boleh. Allah boleh buat. Tapi Allah Ta'ala sudah membuat ketentuan, dia tak nak. Nuh claim dia hebat kerana itu. Maka Nuh dipuji di atas kecekalannya, bukan kerana dia menjadikan orang tadi beriman. Tapi sebaliknya pada cerita lain, lain pula. Pada cerita lain, lain pula. Dia punya benda tu, pada cerita lain itu juga. Jadi apa yang kita dapati pada kisah para nabi itu, apapun yang mereka hasilkan melalui keizinan Allah tadi, tak ada seorang pun mengatakan bahawa itu ialah saya. Sebaliknya mereka mengatakan apa yang mereka buat itu adalah Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Itu slogan yang ada para nabi, para rasul dan orang-orang soleh, bahawa apa yang boleh kita buat itu adalah restu, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh-contoh yang saya rasa tuan-tuan boleh faham. Kadang-kadang tuan-tuan kita mari masjid, kita pun mungkin ada niatnya nak beribadat pada kadar-kadar tertentu. Tapi bila Allah mahu kita tadi terus beribadat kerana dia suka, maka dia buat sesuatu sehingga kita terpaksa buat benda tadi. Misalnya saya pernah cerita dekat tuan-tuan, 2 tahun yang lalu ada seorang datuk bagi saya tiket untuk buka puasa di Meridian Hotel. Dia kata, "Ustaz, pergilah bawa anak-anak." Terima kasih tu, pergi. Jadi bila dah buka puasa tu, agak nak beratlah sikit nak tarawih sebab makan macam-macam. Jadi cakap dekat isteri dengan anak-anak, tak apalah kita sembahyang tarawih di rumah. Itu ialah bahasa yang berlapis untuk menggambarkan tak solat tarawih. Sebab bila solat di rumah tu maksudnya tak solat dah lah tu. Cuma sebut tak solat tu brutal sangat. Kita solat di rumah lah. Jadi makan-makan lah saya. Sesudah makan tu solat di hotel tu. Lepas tu nak solat isyak, kalau balik mesti tak solat dah. Maka kita solat lah kat Masjid Negara. Sebab Masjid Negara saya tak pernah ceramah, maka orang tak kenal saya. Jadi masuk tu pun ghostan ke belakang, sebab moncong tu nak duduk atas jalan raya dah. Sudah sembahyang isyak nak balik terus. Saya cakap kat isteri saya, lepas solat isyak tak payah sunat-sunat lah, balik terus. Jadi dengarlah veto suami ni. Turun masjid, ada teksi blok. Nak balik kan? Memang niat tak nak sembahyang tarawih dah malam tu, nak berhenti di Masjid Negara tu hanya nak sembahyang isyak. Pas sembahyang isyak, sebab imam Masjid Negara kan imam hafiz, baca panjang. Masjid Negara mana sembahyang 8, dia sembahyang 20. Lepas tu macam mana bang? Jumpa Datuk Mufti. Assalamualaikum Ustaz, solat sini ke? Ya. Lepas tu cakap jadi pergi semayang tu bukan kerana nak dah, kerana malu ke Mufti.
Yang muftinya baik dengan kita, terus sembahyang sebelah dia. Jadi lepas 6 rakaat tu kita nak lari lah, nak lapang lari, kata esok sana sekejap. Okey kita pergi. Lepas tu WhatsApp isteri, lepas lapang balik cepat. Turun balik tu tuan-tuan, turun kat sana tu, nak masuk kereta jumpa dengan anak murid 3-4 orang yang tua-tua. Oh ustaz semayang Masjid Negara, bagus ustaz, kita ada bawa makanan mayang. Naik pula lah. Dia kata ustaz turun nak ke mana? Ambil wallet. Wallet apa pergi masjid? Akhirnya malam tu semayang 23 rakaat. Maksudnya kalau Rocky Atik tulis kan, dia tulis solat lah, tapi Tuhan tahu ya. Tuan-tuan gelak tu sebab tuan-tuan pun kena juga gitu kan. Maksudnya kita tahulah sisi gelak kita tu yang orang tak tahu. Tapi orang nampak, wah bagus Ustaz Faisal semayang 23 imam. Orang nampak lah yang dia nampak tu, yang sisi betulnya. Jadi pada ketika itu, berani tak kita claim, wah malam ni hamba 23 penuh mulut-mulut sebut. Ya ke 23 tu? Jadi sebab itulah Tuan Syekh kata, kita diajar jangan mengaku barang orang dalam hidup ini, maka barang Allah pun lagilah sepatutnya kita malu untuk mengaku. Bermaksud barang di sana bukanlah kita copet ataupun kita curi barang Allah, bukan. Maksud barang di sana ialah apa-apa ketaatan yang kita lakukan, sebenarnya taufik itu datang dari Allah. Allah lah yang support kita, Allah yang restu perbuatan kita, Allah bantu kita. Tapi kerana dia mahu mengganjari kita di atas usaha kita, maka dia suruhlah kita usaha. Tapi usaha yang kita buat tu kadang-kadang tak seberapa pun nak banding dengan hasil yang kita dapat. Tak seberapa pun nak banding dengan apa yang kita dapat. Misalnya kalau kita buat formula lah, orang bekerja macam ni hasilnya banyak ni, orang bekerja begini hasilnya banyak ni, maka kita akan dapati tuan-tuan, kata pakar-pakar psikologi, pakar motivasi, sejauh mana kita hidup senang pada hari tua, ianya adalah hasil daripada 25% kerajinan kita masa muda. Maksudnya kita hidup sekarang, ada saving hari tua, ada itu, ada ini, dia adalah hasil 25% je daripada kerja masa kita muda dulu. Kemana lagi 75? Sia-sia je. Tengok wayang, tengok tu, tak ada apa pun. Tapi yang kita buat betul tu 25%. Itu pun dah senang bila kita tua. Jadi orang yang susah ketika tua tu bermaksud dia tak ada apa benda pun yang dia buat masa muda dia dulu. Tapi bila kita ada saving, kita rancang kehidupan kita, beli rumah, buat itu, buat ini, lainnya banyak lagi benda yang tak berguna kita buat. Tapi kerana daripada keseluruhan hidup tu 25% kita urus dengan baik, maka tua ada rumah yang dah habis dibayar, ada kereta antik, ada isteri yang baik, ada keluarga, ada jawatan yang menjadikan kita dihormati orang. Baru 25 je. Tuan-tuan, kalau saya bercakaplah dengan tuan-tuan, tuan-tuan sering akan bercerita pada saya, Allah ustaz, saya dulu mujurnya simpan duit dekat koperasi tu, mujur kawan tu ajak beli rumah, saya pun tak minat juga, tapi dah serabut dia ajak belilah rumah itu yang ada rumah dekat USJ ya. Banyak kali tuan-tuan sebut mujur itu bermaksud tuan-tuan tak rancang pun, tuan-tuan tidak buat kerana tuan-tuan sedar pun, kerana Allah SWT menggerakkan benda tu, menggerakkan, akhirnya tuan-tuan buat. Maka boleh tak tuan-tuan claim depan anak-anak bila tuan-tuan membebel, anak-anak ayah nak royak ni, mung popok mu ni tolo belaka, tengok ayah ni kan senang hidup sebab pandai merancang lah. Anak pun iya kau ayah pandai merancang, takut masa tu mujur sebab rumah kat USJ orang jual tak laku lagi masa tu, ayah pun beli. Iya kau ayah pandai beli di kawasan strategik, kau ayah tak tahu masa tu Maidin nak buka kat tapak rumah, tiba-tiba ayah beli, lepas tu Maidin ambil, ayah jadi kaya. Iya kau. Jadi bermaksud tuan-tuan, banyak sangat dalam hidup ini Allah yang catur, dia beri, dia buat begitu, dia begini, dia buat dan sebagainya. Akhirnya kita dapat benda tu. Maka sebab itulah
kita janganlah sombong sangat bila bercerita kononnya kita boleh, kita pandai, kita itu. Sebenarnya tak ada apa pun. Yang kedua, kalaulah Allah SWT tidak bantu kita, lorong kita ke sana, bawa kita ke sini, pergi letak situ jadi begini, maka kita tak ada apa pun. Jadi oleh kerana itu, janganlah kita bila bangga dengan apa-apa pencapaian yang kita dapat, apa yang kita itu dan ini, kerana kononnya kita pandai itu dan ini. Sebab ada orang yang pakai kononnya teori-teori yang kita beri itu kadang-kadang tak menjadi, tuan-tuan. Ada seorang kawan saya, dia teruk lagi lah pada saya dari segi kehandsomannya. Saya adalah comel sikit dari dia, ya. Dia pendek lagi dari saya, perut gitu. Tapi bini dia 18 kali comel pada saya, tuan-tuan. Jadi bila kita tahu kan dia uduh dengan kawan-kawan jumpa ni, kita pun tanya, dia mau buat mana bini comel? Dia pun tarik kursi. Dia kata dia mau tak belajar dengan kawan. Yalah, apa dia mau buat? Tengok dia pun cerita lah, bla 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 bla. Jadi dalam dia duk cerita tu, kita kenal lah kawan kan, masa duk sekolah dulu, kaki kelentong ya. Tapi nasib dia tak cerita hak sebenar, macam mana dia boleh kahwin dengan perempuan tu. Dia cerita, jadi dia pun, kita pun wah, hebat lah. Patutnya perempuan tu mesti buta masa kahwin dengan awak dulu ya. Sebab macam mana teruk-teruk boleh bini. Jadi dia cerita tu happy lah dia kelentong kita. Lepas tu bila ada kawan-kawan lain dah bangun, tinggal dia seorang. Saya pun cakap dengan dia, cerita tadi betul ke? Macam cerita wayang ya. Aku dengar lain pula, sebab perempuan tu kawan baik isteri aku. Perempuan yang dia duduk gebeng tu, hebat tu, kawan baik bini kita. Jadi dia cerita ke bini kita tu, bini kita cerita ke dia sebelum dia cerita lagi. Mula malu lah. Sebenarnya perempuan tu bertunang dengan orang lain, tapi tunangnya mati. Jadi perempuan tu sedih. Jadi jumpa dengan kawan saya ni, maka ayah pada budak perempuan tu tak naklah anak dia menangis lama, kahwinkanlah dengan ustaz. Betul kan? Tu je ya. Perempuan tu pun tak nak cium dia, tapi dah jadi bini, tak ada orang lain, cium lah kan. Dia pun maksud cerita betulnya lain, tapi cerita gebengnya macam raksasa lah kita dengar. Jadi tuan-tuan gelak tu maksudnya ada cerita-cerita macam tu kan dalam hidup kita ni. Jadi orang tu sepatutnya dia malu lah nak buat cerita drama tu. Dia mesti malu, sebab dia tahu Allah yang buat benda tu dan Allah tahu tidak begitu pun. Jadi nak sebut pada tuan-tuan, Tuan Syekh pesan dekat kita hari ni, banyak nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, beri pada seseorang yang lain melalui kita, ataupun dia beri kepada kita. Jadi sama ada dia beri kepada kita melalui orang lain, ataupun kita rasa kita dapat kerana usaha kita bergiam, ataupun Allah beri nikmat pada orang lain melalui kita, akhirnya orang berterima kasih dengan kita. Maka orang sufi kata semuanya itu datangnya daripada Allah. Jadi bila kita ingin berbangga dengan sesuatu yang ada pada kita, yang memang Allah beri pada kita, terlebih dahulu janganlah lupa bahawa punca asal kepada semuanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memadailah kita pertama kali mengatakan, apa yang kamu lihat pada diri saya itu adalah ketentuan Allah yang Allah beri pada saya, dan saya bolehlah bercerita sedikit usaha yang saya buat, tetapi kalaulah tidak direstui oleh Allah, usaha tersebut mungkin tidak akan berlaku, kerana ada orang lain lebih hebat usahanya dari saya pun tidak menjadi. Saya buat lebih kurang tadi, dia menjadi. Jadi itu benda yang nak disebut oleh Tuan Syekh. Kata dia, Allah ataupun agama ini ajar kita bahawa kita tidak boleh mendakwa sesuatu yang bukan milik kita, dia milik manusia lain. Maka demikian jugalah apabila sesuatu itu milik Allah, maka Allah lah yang harus kita pulangkan segala pujian, segala yang
Allah Ta'ala beri pada kita, pulangkan pada Allah dahulu, kemudian terima kasih kepada orang yang memuji kita, yang memerhati kita, dan akhirnya kita mendapat kedua-dua manfaat, iaitu manfaat Allah gerakkan hati seseorang memuji kita, dan manfaat yang kedua, Allah jadikan kita seorang yang menjadi sebab kepada berlakunya sesuatu perkara. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat, baginda telah mencapai pencapaian yang cukup gemilang, tapi baginda tidak pernah mengaku bahawa pencapaian itu ialah hasil daripada baginda sendiri. Sebaliknya, pencapaian itu adalah datang dari Allah, tetapi orang yang dipilih untuk dijadikan sebab kepada pencapaian itu adalah diri baginda. Maka sebab itu baginda disebut Mustafa, iaitu orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sebab kepada perkara tadi. Maka beruntunglah baginda mendapat kedudukan itu, dan kita berterima kasih kepada baginda di atas usaha dan pilihan tadi. Maka kita juga meminta dengan Allah, bila Allah dah pilih kita, janganlah tendang kita pula disebabkan oleh beberapa perkara yang tidak sopan kita lakukan. Saya pernah sebut sebelum daripada ini, ya tuan-tuan, kita kena ingat, ya, bila kita dekat dengan Allah, maka dosa yang kita buat yang menyebabkan Allah murka dengan kita ni, kadang-kadang dosa tu kecil je, tapi dia punya tekilan tu besar. Sebabnya orang ni kan tuan-tuan, makin kita sayang makin sensitif. Makin kita sayang makin sensitif. Kalau kita tak sayang, kita tak sensitif pun. Kita tak sensitif pun. Kadang-kadang kita bergaduh dengan isteri kita tu bukan kerana dia buat benda jahat pun. Dan saya pernah bergaduh dengan isteri saya sebab dia tak sebut I love you sebelum tidur. Lalu nak tidur, dia cium kita, love you bang. 2-3 hari tu dia tak sebut, kita pun mula ada orang lain ke. Kan dia mari begitu bila tua-tua ni kan. Jadi kita ada rasa. Lepas tu kita pun sindir dia pun sindir kita, bergaduh. Puncanya kecil ya. Kalau orang tahu kan, malu kok orang hok tu pun tak pandai dengan tua. Betul kan? Sikit. Dia yang jadi macam tu sebab kita sayang orang lain, apa aku kisah. Jadi sebab itu bila tuan-tuan duduk dengan Allah, tuan-tuan mari masjid, maka sebab itu diajar kepada kita yang duduk di masjid tu beradab tu. Beradab tu bermaksud kadang-kadang Allah boleh benci kita ni benda yang remeh-temeh aja. Misalnya cuba kita tengok, mula-mula kita pencin, kita kan takut Allah masukkan kita dalam neraka kerana ada puasa tak habis, ada semayang kena qada tak habis lagi. Maka kita bukan main rajin tunjuk ke Allah kita rajin. Apa panggil qabliyah zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kita buat begitu. Jadi Allah pun tengok kita rajin, tadi dia pun panggil lah kita mari dekat. Jadi bila kita dah rasa kita dah duduk dekat Allah, hak pak tu dia jadi 2 dah. Asalnya pak kan, jadi jadi 2. Lepas tu 2 pula ba'diyah. Lepas tu jumpa ustaz kata 12 rakaat je sehari, alhamdulillah, lagi sikit. Lepas tu kita pun rasa Allah suka lagi kat aku, maka Allah pun bagilah kat kita jadi jawatan tu jawatan ni sampai 4 kali mesyuarat agung pun tak tukar misalnya kan. Kita pun overconfident. Tak ada dalam sembahyang sunat, sembahyang fardu je ada. Jadi bermaksud Allah perhati tu tuan-tuan. Dulu masa nak bodek aku bukan main rajin, aku bawa duduk dekat aku, makin malah. Last sekali Allah nak tendang. Jadi bila Allah tendang kita, dia tak turunlah kaki kepung lepar gitu. Kadang-kadang dia buat kita bergaduh dengan mantan pengerusi, akhirnya kita pun tak mari masjid. Malah aku pergi masjid itu tengok muka pengerusi. Yang pentingnya kita tak mari masjid dah. Itu yang sebenarnya bukan sebab pengerusi itu dijadikan sebab je. Malah aku mari masjid dengan Ustaz Kelantan je, tak ada orang lain ni. Jadi maksudnya adalah sebab-sebab begitu, tapi yang pasti tak pergilah. Ada seorang jemaah, dia duduk dekat Kelana Jaya. Kelana Jaya ni tuan-tuan, surau saja ada 27 surau. Masjid ada 5 masjid besar. Jadi bila dia pencing, tak boleh sebutlah dia pencing mana, dia kerap pergi masjid. Akhir sekali saya jumpa dia solat subuh
di masjid wilayah. Kata jauh benar Kelana Jaya dengan masjid wilayah. Dia kata haji dah beli rumah dekat Harta Mas ke? Kan kat masjid wilayah kan semua mah harta mah benda mah berlaku tu. Dia kata tak, duduk sana lagi. Lepas tu yang mari sini ni jauh. Habis ustaz kenapa mari juga? Lah saya mari ni ada kuliah subuh. Kalau tidak tak mari sini supaya kat rumah je. Dia kata ustaz tak boleh pakar belakang orang Kelana Jaya. Betul kau orang Kelana Jaya tak boleh pakar, kau mung tak boleh pakar. Dia balah dengan orang ni tuan-tuan. Kalau kita balah dengan satu surah tu logik lagi kan. Sebab kita warna kuning oren, hak tu warna hijau. Munasabah lah. Tapi kalau satu Korea besar kita kata tak boleh pakai belaka, maksudnya mung lah tak boleh pakainya kan. Kena kata semua. Misalnya tuan-tuan duduk USJ Al-Falah pun tak boleh pergi, Al-Mu'minum tak boleh pergi. Kenapa bengong belaka? Awak lah bengongnya. Takkan 1, 2, 3, 4 masjid tu bengong. Jadi saya pun tak pasti dia tu betul kau begitu, tapi formulanya begitu. Maka lepas solat subuh tu dia kata, Ustaz jom kita minum-minum. Boleh. Saya pergilah minum dengan dia, 2 jam berborak dengan dia, terus buat keputusan lain kali tak nak dah jumpa dia. Dia suka conquer orang, dia suka paksa orang, dia semua orang lain tak betul, dia seorang betul. Jadi bermaksud tuan-tuan, sikap kita tu menyebabkan Allah tak suka dengan kita. Bila Allah tak suka, dia tendang lah. Jadi bila dia tendang, lama-lama masjid wilayah pun tak ada, yang tu tak ada, tengok-tengok dah tak hari. Dia suka patu permainan baru yang Tiger Woods pula suka. Dulu dia main dah kan, Tiger Woods suka kan one stick so many hole apa begitu. Tuan-tuan tak faham, mujur alhamdulillah. Jadi nak sebutnya yang penting dia tak mari masjid lah. Jadi kalau tanya dia kenapa tak mari masjid, Tok Imam situ tak betul, yang ni tak betul, itu semua alasan je tu. Tapi yang penting dia dah tak boleh mari masjid lah. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang sufi takut sangat daripada kita dulu tak mari masjid, kemudian kita mari masjid. Jadi bila kita mari masjid tu adabnya kena jaga sangat-sangat, sebab kita dah mula duduk dekat dengan Allah. Jadi bila kita duduk dekat dengan Allah, kadang-kadang benda tu kecil je, Allah tak suka, maka adalah sebab-sebab tertentu menyebabkan kita tendang keluar. Dan tuan-tuan sendiri pun boleh tengok ya, ramai kawan-kawan yang sama-sama pencing dengan kita, ada yang mari sekejap lepas tu hilang, ada mari ustaz tertentu lepas tu tak mari, last kali tak mari langsung. Tapi ada duduk kedai kopi, duduk tunggu gedik-gedik, kita balik isyak baru pergi sembang dengan dia, dia tak semayang lagi. Dia kata isyak kan habis masa waktu subuh, boleh semayang lagi. Jadi benar-benar macam tu tuan-tuan berlaku pada orang yang pernah datang kemudian ditendang. Jadi sebab itulah Tuan Syekh pesan, kalaulah dalam fiqh biasa pun barang orang tak boleh kita mengaku, maka apatah lagi ianya milik mutlak Allah, tak bolehlah kita mengaku ianya milik kita. Tapi jika Allah SWT mengizinkan seseorang datang memuji kita di atas apa yang boleh kita lakukan, maka ambillah keriangan itu, tetapi jawablah dengan baik-baik bahawa apa yang kamu nampak saya buat, apa yang saya boleh buat, ianya datang daripada Allah. Maka bacalah ayat Quran, wa ma taufiqi illa billah. Sesungguhnya restu Allah itu adalah yang satu-satunya diharapkan dan mendorong aku boleh buat semua benda tadi. Saya setakat itu.